Dia tolong buat untuk awek dia, resume untuk awek dia, dia pun forward email kepada awek dia forward email dekat saya. So kita boleh nampak lah, nah sayang, good luck kan. So benda-benda tu kita boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni adalah pengalaman saya ambil orang bekerja. Untuk pengetahuan anda, saya ada dua perniagaan. Satu, kedai komputer Mona Lisa yang ada dekat Kota Baru, Kelantan. In case anda nak support saya, anda boleh beli barang-barang komputer dekat website saya www.monalisa.com.my. Kami pun ada buat penghantaran ke seluruh Malaysia. Lepas tu saya ada satu lagi perniagaan, restoran Jepun nama Samurai Yakiniku. Makanan yang kami hidangkan ialah makanan yang bakar-bakar. Kami tak hidang sushi. And untuk makluman anda, sebab ramai juga yang question sama ada restoran saya ni ada halal ke tak kan. Kami masih lagi dalam proses untuk dapatkan halal JAKIM. Saya boleh garanti kepada anda, makanan-makanan yang kami hidang kepada anda 100% halal. Tapi untuk dapatkan halal JAKIM bukanlah satu benda yang senang dan dia ambil masa. Kami dah apply tapi belum dapat lagi. Dia bila kita just sekadar perkongsian dengan anda, bila kita nak apply halal JAKIM ni, mereka bukan sahaja tengok kita beli barang tu dari mana, halal ke tidak, tapi mereka tengok juga dari segi kebersihan. Ini tak ada masalah. Mereka tengok juga dari segi saiz dapur tu. Ini pun tak ada masalah. Lepas tu mereka cek juga, macam contoh penapis yang kita guna tu ada halal JAKIM ke tidak. Walaupun penapis tu kita kata just guna apa kita kata pasir sahaja, and penapis tu kita tak guna untuk makan-makan pun, kita guna untuk tandas. Mereka tengok sampai level tu. That's why halal JAKIM bukanlah satu proses yang senang, satu benda yang senang untuk kita dapat. Dia ada proses dia sendiri. Cuma buat masa ni saya berani garanti kepada anda, semua makanan yang kami hidangkan kepada anda adalah halal. Kalau anda nak support, anda boleh pergi dekat Kota Baru, Kelantan dan juga di Bangi Gateway tu. Kenapa saya cerita tentang perniagaan? Sebab topik kali ni ialah pengalaman saya ambil orang bekerja. Ada satu pengalaman yang memang saya takkan lupa dan saya rasa wajib dikongsikan dengan anda. Bila nak saya dekat kedai komputer saya ada lebih kurang dalam 85 orang pekerja, manakala untuk restoran saya ada sekitar 23 orang pekerja, macam itulah. So topik dia spesifik lagi tentang resume. Resume. Saya tak hire level engineer ataupun level yang mahal-mahal. Gaji dekat kami pun basic sekitar 1,200, sebab masa tu 1,200. Sebelum ni basic 900, so basic 900 lah. Maksudnya kami hire orang di level yang paling entry level, yang paling mula sekali. Kami tak hire professional macam engineer yang gaji 3-4 ribu, tak ada. So bila hire orang yang level entry ni, kita ambil semua orang, tak kisahlah dia ada education yang tinggi ke, dia ada education yang rendah ke, kami tak kisah sangat-sangat. Even kan, ikut pengalaman saya, ada je pekerja-pekerja yang dia punya tahap pendidikan tu level SPM, tapi dia punya performance tu mantap gila compare dengan yang ada master. Saya pernah ada pekerja-pekerja yang ada master, and pekerja master ni yang ada pendidikan background master ni, mereka sedikit ego. Mereka susah untuk dengar apa yang kita sembang, apa yang kita ajar. Dia macam ada kepala dia sendiri lah. That's why saya personally lebih suka hire orang yang ada lepasan SPM yang betul-betul nak kerja, ataupun orang lepasan dari college macam tu lah. Degree pun okey. And to be honest dengan anda, memang ada perbezaan antara orang yang dia punya pendidikan level SPM sahaja dengan orang yang pendidikan level university lah. Dari segi performance kerja itu satu hal yang berbeza, tapi dari segi kita kata cepat pick up tu, biasanya yang lepas university lagi cepat pick up compare dengan yang lepasan SPM. Tapi itu just sekadar perkongsian lah, bukan nak hina mana-mana. That's why kalau anda tanya saya, berbaloi lagi ke masuk universiti untuk tahun 2022? Nanti masuk, belajar gila-gila, susah, keluar tak ada kerja juga. Kalau tengok sekarang ada je owner produk, founder yang kerja yang SPM je tapi kaya raya kan. Dia macam ni kalau anda tanya saya tak nafikan yang anda masuk universiti, dia tak menjamin anda untuk dapat kerja lepas habis universiti nanti kan. Memang berlaku lambakan pun. Tapi
Saya percaya yang universiti adalah satu tempat yang paling bagus untuk kita asah otak kita, bina kita punya networking. Networking ni sangat-sangat penting networking. Sebab nanti kita lepas je habis belajar, bila kita kerja, kita tak kerja seorang diri. Ada ketika kita kena bantuan dari kawan-kawan kita untuk naik ke atas. That's why kita perlukan kawan-kawan ni lah. So, balik pada cerita kita tadi, bila nak masuk kerja ni, anda kena hantar resume lah. And kebanyakan macam tempat-tempat macam pekerja kita nak kata bawahan pun bukan bawahan lah, tapi entry level ni, mereka tak pandai nak hantar email, mereka tak pandai nak buat resume yang boom cantik-cantik. So apa yang mereka buat biasanya, yang betul-betul nak kerja, mereka akan pergi ke kaunter-kaunter dekat kedai. Mereka tanya ada kerja kosong ke tidak, dan bergantung kepada pemilik kedai itulah sama ada nak terus hire dia, interview secara direct ataupun minta hantar resume dan sebagainya. So macam kedai kami akan minta dia hantar resume, and untuk sesetengah orang mereka boleh hantar resume dekat universiti, dekat college, pernah ada orang ajar mereka. Tapi biasanya untuk lepasan SPM ni, mereka agak tak tahu apa-apa. So bila kita minta dia hantar resume, dia pun tanya kita balik, resume tu macam mana kan. So kita pun bagi tahulah, resume ni dia ada nama, ada nombor telefon, ada alamat, pengalaman bekerja, lebih kurang macam tu lah. Kami tak adalah minta demand satu benda yang tinggi, sebab kita pun tahu yang kita hire orang untuk entry level, bukanlah untuk orang profesional kan. So dia tak perlu pun nak letak sijil-sijil bagai ni. And untuk sesetengah orang yang pandai komputer, dia boleh buat benda tu. Tapi ada satu ketika masa saya duduk di Mona Lisa KB Mall, saya ada satu kedai dekat KB Mall dekat Kelantan ni. Ada seorang amoy, cantik, dia cantik, memang cantik lah. Dia cantik, dia datang apply kerja dekat kami. Dia amoy kampung lah, dia orang kampung punya. Dia dekat Kelantan ni menarik sikit lah. Bukan racist lah, tapi saya nak cerita kepada anda, kalau dekat Kelantan ni, orang kita lebih harmoni kalau nak dibandingkan dengan negeri-negeri luar. Dia macam, kalau ikut kepada pemerhatian saya, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang tu dibelah kampung-kampung sikit. Perak, Kedah, orang Cina, Melayu, India, dia lagi harmoni berbanding dengan belah-belah bandar. So dekat Kelantan ni, orang Cina Kelantan, dia boleh bercakap lorak Kelantan, dia boleh bercakap lorak Kelantan, and budak ni dia memang pandai lorak Kelantan dengan Chinese je lah. So dia datang apply kerja, kita pun bagi tahulah, okey, saya nak resume kan. Yalah, dia cantik tu satu hal kan, tapi apa-apa pun kena ikut prosedur. So kita minta resume dari dia, dia pun tanya resume tu apa. Kita pun ajar macam tu, kita bagi tahu kena buat ini. Lepas tu setengah jam lagi dia datang jumpa kita. Dia pun bagi resume, which is apa yang menariknya, resume dia adalah bertulis tangan. Dia tulis tangan minta kerja. Saya agak impress dengan dia punya effort. Walaupun dia tak pergi kedai komputer, pergi print dan sebagainya, dia buat benda tu pun dah buat saya rasa teruja. Dan saya tanya, kenapa tulis tangan kan, kenapa tak pergi kedai cyber cafe ke print ni kan. Dia kata dia tak pandai guna komputer, pernah belajar tapi tak pandai guna komputer, tak tahu nak print macam mana, that's why dia tulis tangan lah. And kita ambil dia bekerja. Lepas tu dia kerja dalam 1 tahun macam tu. Lepas tu dia berhenti pergi ke Singapura. Tak silap saya, dia jadi pramugari lah. Apa airline tu saya tak pasti. Cuma the main topik yang saya nak kongsikan dengan anda ialah effort dia tu. Effort dia tulis tangan untuk apply kerja, dan dia bekerja secara bagus lah. In case anda tertanya-tanya, Abisha lah, bukankah kedai komputer lepas tu ambil pekerja yang tak tahu pasal barang-barang komputer? Okey. Komputer, barang-barang komputer ni sangat banyak sangat banyak. Kita ada keyboard, kita ada mouse, kita ada barang-barang networking macam router, access point, lepas tu kita ada mesh yang terbaru kan. Lepas tu kita ada graphic card, kita ada processor, ada casing, ada speaker, lepas tu kita ada beberapa jenis kabel yang sangat-sangat banyak. Lepas tu kita ada printer, kita ada lagi walkie-talkie, kita ada terlampau banyak barang komputer. Jadi dekat Mona Lisa ni, apa yang kami buat,
kami jual semua benda. Kami bukan fokus kepada PC gaming semata-mata. No, kami jual semua benda. Jadi apa yang kami buat, kami asingkan ikut department tertentulah. Department kami reka sendirilah department. So dekat kedai komputer Mona Lisa ni kami ada department yang jual barang-barang gaming sahaja, yang mana dekat sini memang perlukan orang-orang yang ada knowledge tentang barang-barang komputer. Lepas tu kita orang pun ada technician, ada tempat-tempat baiki. Dekat sini pun dia perlukan sedikit knowledge. Dan dekat depan, dekat laptop yang jual laptop tu pun kita perlukan orang yang memang betul-betul tahu apa yang dia jual. Dan tempat-tempat lain actually tak perlu pun. Dia just macam customer datang, bang nak beli kabel. So kita tanya, kabel yang macam mana abang nak? Kabel dia punya macam ni, dan kita orang akan pergi ambil lah. Kadang-kadang dia datang, saya nak beli ink lah, ink dakwat kan, dakwat untuk printer dia pun bagi tahu model mana, just terus pergi ambil. Tak perlu knowledge yang besar, just tahu produk tu ada dekat mana lah. Sama dengan Amoy ni pun dia tak ada knowledge tentang barang-barang komputer, but at least dia dapat jadi perantara antara pelanggan dan juga kedai kami lah. So basically macam tu dekat kedai komputer. And menarik lagi bila nak sembang tentang bisnes. Saya sangat-sangat suka dengan bisnes, dengan jualan ni. Masa saya mula-mula masuk kedai komputer Mona Lisa, saya adalah salesman biasa, cuma saya fokus kepada jual laptop sebab itu yang dia punya angka besar lah. Kita jual 10 biji laptop, kita dah dapat sekitar RM20,000 Malaysia sales. So kalau jual dekat sebulan dapat 100 biji laptop, kita dah dapat RM200,000 sales. So saya nampak dekat situ lagi best. That's why saya pergi dekat laptop. And saya tak ada knowledge tentang barang-barang komputer. Masa itulah 2013, saya tak tahu apa-apa tentang barang komputer. Saya pun study. Saya baru tahu ada processor untuk laptop ni. Ada dia panggil processor mobile. Lepas tu kalau anda perasan dekat processor laptop ni, dia ada contoh i7 11700M-ish. Lepas tu i7 11500U. So dekat belakang tu ada U, ada H, ada M, ada X kan. So itu melambangkan dia punya core, dia bagi tahu core dia macam mana dan dia punya sifat macam mana, adakah untuk performance, adakah untuk battery saving, adakah untuk temperature. Saya study gila-gila satu persatu. That's why saya punya knowledge dalam komputer ni agak tinggi lah sebenarnya. Dan saya dapat jual dengan bagus. Saya dapat jual dengan bagus kepada customer. Dapat jual customer. Saya layan biasanya satu customer perlukan 1 jam untuk layan dan juga bagi dia beli barang lah. Dan tiba-tiba satu hari masuk seorang kakak ni. Kakak ni dia dari bidang tekstil, bukan, dia dari kedai kain. Dia tak pandai jual barang komputer, tapi saya tengok cara dia menjual. Dalam sejam dia boleh jual 2 ataupun 3 biji laptop. Saya macam hairan lah. Dia punya knowledge teruk gila compare dengan aku, tapi aku dapat jual 1 biji sahaja dalam masa 1 jam, tapi dia boleh keluarkan 2-3 biji. Dan saya perhatikan apa yang dia buat. Okay, dia banyak senyum dengan customer and dia direct kepada customer nak apa dia terus bagi. Macam tu je. Dia tak ada sembang lebih-lebih dengan customer macam saya buat lah. Kalau saya terangkan secara detail. i7 macam mana, laptop A, laptop B macam mana. So dari situ saya belajar satu benda lah. Bila kita nak buat sales ni, dia bukan knowledge yang penting. Knowledge tu penting juga supaya tak lari dari fakta yang sebenar. Tapi yang lagi penting sebenarnya PR dengan customer tu. Macam mana kita tackle customer tu. Adakah kita senyum? Adakah kita nak fight dengan customer? Customer kata A, kita nak fight, bagi tahu B lagi elok. Adakah kita nak fight ataupun kita nak follow customer? Customer datang, saya tahu laptop ni bagus. Adakah kita nak kata, bukan bang, laptop ni yang bagus. Jadi bila kita kata laptop satu lagi bagus, kita kena justify dekat dia, kenapa kita kata B lagi bagus dari A. Tapi kalau kita follow dia bagi tahu, okay, laptop ni bagus. Kita pun bagi tahu, memang bang, laptop ni terbaik abang. Memang abang patut beli. Yang ni lagi cepat buat jualan compare dengan yang satu lagi. So, depend. Macam mana kita nak buat kita PR dengan customer tu sendirilah. Alright. So sebut tentang resume, sebab tadi saya impress dengan resume kan. Apa yang saya dapat perhatikan dekat Malaysia ni, resume banyak di copy paste. Ada yang buat servis resume, bayar RM50 dekat dia tolong buat resume dekat kita. Dan bila datang interview, saya tanya orang yang datang interview, kadang-kadang dia pun tak tahu apa yang tertulis dekat resume tu, sebab bukan dia yang buat, orang lain yang buat. Yang lagi parah kan, yang lagi parah dia ni, dia tolong buat untuk awek dia, resume untuk awek dia pun forward email kepada awek dia forward email dekat saya. So kita boleh nampak lah, nah sayang, good luck kan. So benda-benda tu kita boleh baca.
kalau mula-mula saya balik ke Malaysia, saya dulu belajar dan juga bekerja dekat Jepun, and saya punya mindset Jepun ni sangat-sangat kuat ketika tu. Kalau saya nampak email pun dah macam gedebung-gedebang @gmail.com.my kan. Bila saya nampak je email tu tak nampak professional, automatik saya reject tanpa buka dia punya resume. Tapi bila saya dah bekerja dekat Malaysia ni, saya pun faham lah culture kita macam mana. Saya just terima lah email dia cikebung @gmail.com pun tak apa, saya buka, lepas tu tengok isi dekat dalam, forward dari dia punya power, good luck sayang, muah kan. Tak apalah, ambil juga resume, baca dan panggil dia untuk datang interview. Bila panggil datang interview ni pun, kadang-kadang yang apply tu 30 orang, yang datang kita tunggu seharian maybe 2 orang, maybe 3 orang, tak ramai yo. Ini hakikat yang berlaku dekat Malaysia lah. Kita punya level pemikiran masih lagi di takuk yang lama kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain. Dekat Facebook kita boleh nampak semua orang macam bijak gila. Netizen Malaysia macam next level lah, boleh bercakap tentang Finland, dia punya education level macam mana, dia punya orang Jepun bagi signal macam mana. Semua tu netizen kita nampak memang genius gila lah. Tapi hakikat sebenar dalam dunia sebenar bukan itu. Seriously, bukan itu. Anda akan jumpa banyak masalah dalam kita punya masyarakat ni. So, itu saja untuk video kali ini. Saya harap kalau anda dengar video saya ni, yang pertama, anda boleh buat resume yang kita kata bagus. Yang kedua, bila anda apply kerja, buat PR yang bagus. Yang ketiga, kalau anda dah janji dengan seseorang tu, anda nak datang pukul 10 ke, ataupun anda nak jumpa dia pukul 10, pastikan anda pergi pukul 10. Katakan anda tak boleh hadir, anda inform dia sepatah kata kan, bagi tahu, saya ada masalah hari ni, saya tak dapat hadir. Boleh tak saya datang esok ke? Something like that. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.